من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني اشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Alhamdulillah kita rafa'kan kesyukuran semoga kita Allah Ta'ala. Kita sambung Al-Jawhar Al-Mawhub dalam membahaskan tentang peristiwa-peristiwa zakat, tentang kelebihan membayar zakat, ancaman mereka yang tak bayar zakat, dan fadilat-fadilat jika membayar zakat dan ancaman jika tak bayar zakat. Tu. Okey, masuk kita hikayat. Sebelum hikayat tu nama-nama dulu. Nama-nama secara ringkas lah. Nama-nama nama-nama orang, nama-nama yang dinamakan oleh malaikat orang yang tidak membayar zakat, dan orang yang bayar zakat dan orang yang tidak membayar zakat. Itu dulu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa menunaikan zakat hartanya dengan sempurna, lagi dengan baik nafsunya, dinamakan dia seorang yang membayar zakat, dan zakat yang dibayar tu pula sempurna. Maka di langit, pada langit, malaikat memanggil dia sebagai, pada langit dunia, karim, mulia. Malaikat yang berada di langit dunia memanggilnya karim. Dan pada langit yang kedua, jawad, yakni pemurah. Pada langit yang ketiga, muti', yang berbuat taat. Dan pada langit yang keempat, sakhi, dermawan. Dan pada langit yang kelima, maqbul, yakni diterima. Itu nama dia. Dan pada langit yang keenam, mahfuz, penjagaan. Harta dia lah jaga. Dan pada langit yang ketujuh, maghfur, keampunan. Dan pada atas arash, habibullah, kekasih Allah. Dan barang siapa yang tiada menunaikan zakat hartanya, dinamakan dia pada langit dunia bakhil. Pada langit yang kedua, syahihan, yakni sangat bakhil. Dan pada langit yang ketiga, mumsikan, yakni matahari yang memegang. Matahari dan memegang. Api tu. Dan pada langit yang keempat, maftunan, yakni kena fitnah. Kena fitnah lah dia dengan harta, sebab dia tak bayar zakat. Dan pada langit yang kelima, asi, orang yang buat maksiat. Dan pada langit yang keenam, manu'an,
manzub al-barakah, yakni yang menegahkan kebajikan, tak dapat kebajikan dia, dan dihilangkan berkatnya, berkat hartanya. Tiada ada bahagian baginya pada hartanya itu kebajikan. Orang lain banyak harta bertambah kebajikan, dia banyak harta bertambah kemurkaan Allah, tak ada berkat. Dan pada langit yang ketujuh dinamakan dia matrudan, yakni ditolakkan amalnya tak diterima. Dan sembahyangnya mardudah, tidak diterima akan dia sembahyang, orang yang tak bayar zakat. Tetapi dipukulkan dengan dia akan muka empunyanya. Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalu Allahul imana illa bizakati wa la imana liman la zakata lahu. Dan sabda Nabi, tiada terima Allah akan iman seseorang melainkan dengan memberi zakat, dan tiada iman bagi orang yang tiada zakat baginya. Ini adalah nama-nama orang yang mengeluarkan zakat dan orang yang tidak mengeluarkan zakat harta dia. Sebab zakat fitrah ni tak ada orang tak keluar, RM7 aja seorang. Ni zakat harta ni. Siapa yang ada harta keluarkanlah zakat, siapa yang bela ternakan kambing keluarkanlah, lembu keluarkanlah, ada yang bela unta keluarkanlah zakat. Tapi kalau tak nak keluar zakat, tak susah pun, bela ayam, bela rusa. Rusa banyak mana sekalipun tak ada keluar zakat. Ayam banyak mana pun tak ada keluar zakat. Itik banyak mana pun tak ada keluar zakat. Belalah. Tapi kalau bela yang binatang ternak yang diwajibkan zakat, maka wajib bayar zakat. Kambing, sama ada kambing kampung, kambing biri-biri, jenis-jenis kambing semua kena 40 ekor sekor. 40 ekor kambing sekor yang wajib zakat. Macam lembu pun kalau nak bela, termasuklah kerbau, ada zakatnya. Unta pun ada zakatnya. Jadi kalau tak nak sangat, bela-bela yang lain-lain. Banyak lagi binatang makanan lah, yang binatang yang boleh dimakan, yang jika dibela tak ada zakat. Yang ada zakat perniagaan je nanti. Bila dijual dapat harta, ada zakat di situ. Tapi selagi tak jual, selagi itu tak kena zakat. Kalau binatang-binatang yang wajib dizakatkan, maka zakatlah. Macam tu juga emas. Emas yang disimpan ada zakatnya. Yang tak ada emas perhiasan. Emas perhiasan tak ada zakat. Untuk dipakai oleh isteri lah, bukan untuk lelaki, untuk perempuan. Itu pun ada hadnya. Secara umumnya 800 gram. Ada yang lebih 850 gram, ada yang kurang sikit. Lebih daripada tu, walaupun emas perhiasan, kena bayar zakat juga. Kalau orang yang kumpul emas, jongkong emas, apa semua ni pun perlu dizakatkan. Wajib. Kalau tak nak bayar zakat boleh. Mungkin jangan simpan emas lah, mungkin simpan belian. Berapa juta pun harga belian tu tak ada zakat. Tapi emas perak ada zakat. Begitu juga dikiaskan dengan duit. Banyak duit, wajib zakat. Kalau di Pahang, 30,000. 30,000 ringgit tak bergerak selama cukup haul, iaitu setahun, cukup nisab iaitu 30,000, maka wajiblah bagi dia untuk zakat 2.5%. Kalau tak nak bayar zakat, jangan simpan duit. Simpan apa benda nama duit tu? Yang elektronik, duit apa nama tu? Kripto. Kripto berjuta pun tak ada zakat. Kripto. Okey. Walaupun kita kata, kalau macam tu boleh buatlah, kalau nak tak ada masalah pun. Yang zakat wajib zakat. Macam tu juga zirok, biji-bijian, macam kita beras. Maka kalau kita ada padi lah. Ada padi, maka cukup nisabnya wajib dizakatkan. Kalau tak nak zakat, tak ada masalah. Jangan tanam zirak. Zirak tu padi, jagung, gandum. Apa lagi ya? Yang jenis biji-bijian tu. Kalau tak nak, tak apa. Buat yang lain. Ada di Kedah, dia penari getah. Dia penari getah. Masa getah mahal lagi tu. Ramai pakat-pakat penari getah. Tak ada zakat. Tapi jiran dia buat bendang kat belakang rumah. Cukup nisabnya wajib zakat. Padahal kalau tengok silat-silat yang nori getah tu lagi banyak
dapat daripada dia. Sebab dia dapat apa-apa setahun berapa kali je. 2 kali ya. Itu pun kadang-kadang tak jadi setahun 2 kali. Berbanyak je. Lepas dah jual tolak. Kira-kira sebulan dapat berapa je. Nak banding dengan orang menarik getah, tiap-tiap hari dapat. Dah dapat pula banyak kalau dikira dalam bentuk sebulan. Masa tu lah. Sekarang pun getah pun murah juga kan. Maka kalau getah tak kena zakat. Tak ada zakat getah. Tapi kalau kata zirak ataupun biji-bijian, makanan ruji, ada zakatnya. Jadi kena bayar zakat. Kalau tidak, tengok nama-nama tadi tu. Dinamakan nama-nama yang buruk oleh malaikat bagi orang yang tak bayar zakat. Malah amalannya disebut tak diterima. Habis berkaitan dengan nama-nama orang yang menunaikan zakat dan nama-nama orang yang tidak menunaikan zakat. Masuk kita hikayat. Adalah pada zaman Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, seorang lelaki banyak hartanya. Maka tatkala mati seorang lelaki tadi pada zaman Ibnu Abbas, digalikan kubur hendak tanam akan dia, maka didapatkan padanya ular yang sangat besar. Dalam kubur tu ada ular sangat besar. Maka mengkhabar mereka itu akan Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas tadi. Dengan demikian itu, wahai Ibnu Abbas, kami nak tanam, ada satu mayat ni, tapi gali-gali ada ular, macam mana nak buat? Besar pula tu. Maka kata Ibnu Abbas, gali pada tempat yang lain. Gali yang lain pula. Masalahnya. Maka ditutup kubur tu, digali lubang yang lain. Maka didapat akan dia ular ada padanya. Ada lagi ular. Maka digali lubang lain, ada lagi ular. Sehingga 7 lubang kubur. Ada juga. Maka ditanya akan ahlinya daripada halnya. Jadi benda pelik, tanyalah keluarga dia. Kenapa, apa amalan atau apa perkara-perkara yang sangat ketara, sangat jelas si mati ni buat masa dia hidup? Dia tanya ahli keluarga dia. Maka berkata mereka itu, jawab mereka, ahli keluarga tu, bahawasanya adalah ia menegah zakat. Dia jenis orang tak bayar zakat. Maka menyuruh ia akan mereka itu dengan menanamkan dia sertanya. Tak boleh buat apa ni, kalau gali pun ada je ular tu. Maka tanamlah dengan ular-ular tu sekali. Kita ni kalau yang ada 30,000 ke atas, tengok, cukup tak haul setahun? 30,000 ni nisab cukup dah. 85 gram emas. 85 gram emas berapa ribu? Satu gram emas berapa ribu? Berapa ratus? 300? 38. Ui, mahal loh. Saya ingat, tak ingatlah bila masa duk tengok-tengok emas tu baru 180. Kau tengok naik 38. Cuba kali 38 380 kalau 10 gram 3,800. Kan? 10 gram 3,000 kalau 30 kalau 80. Gitulah. Dia 85 gram. Kita kali-kali kat situ. Dapat jumlah tu, kalau ikut saya tengok Pahang punya zakat, dia tulis itu 30,000. Ada tempat 33, ada tempat negeri lain 35, ada negeri lain 28,000. Jika ada 30,000 lah, kita ambil Pahang lah kan, 30,000 duit, yang mana duit itu adalah nilai daripada emas. Sebab tu dalam dekat duit tu dia tulis apa? Inilah duit ke wang? Wang dengan nilai kan, yang sah diperlakukan dengan nilai. Dengan nilai RM100. Kenapa dia kata gitu? Sebab RM100 tu adalah nilai emas. Memanglah ada bahasa sekarang tak ada lah. Sekarang tak ada nilai emas lah. Bank negara bagi surat buat permohonan dekat Bank Dunia bagi kebenaran, cop je duit. Dulu kalau nak cop duit lah istilah kita, cetak duit, dia kena ada emas. Letak emas tu, depositkan emas tu, berapa nilai emas tu boleh cetak duit. Dulu orang kata. Sekarang ni tak ada lah. Tak ada emas pun boleh cetak je duit. Adalah perbahasan sampai macam tu.
Tapi saya rasa tak payah kita bahas sampai macam tu sekali kot. Kita menganggaplah duit tu dengan nilai emas. Kenapa saya kata gitu? Kalau kita bahas panjang sangat, saya ada juga dengar apa ni, siapa seorang tu dia orang terkenal lah bab-bab ni, Syekh Imran Hussein. Syekh Imran apa? Hussein tak? Imran Hussein. Banyak dia bercakap bahasa Inggeris Banyak dia bercakap tentang perkara ni, backdoor riba dan sebagainya. Memang betul lah ada kebenaran apa dia cakap. Tapi kalau kita nak amalkan begitulah, sebab bahawasanya duit sekarang ni dia bukan bersandar, dia panggil fulus. Istilah dia panggil fulus duit. Yang orang panggil fulus tu asalnya bahasa Arab. Fulus. Dia panggil satu kertas yang dinilaikan. Sedangkan tak ada nilai. Dinilaikan begitu saja je. Macam kertas biasa je dinilaikan. Dia panggil fulus dan ianya tidak disandarkan dengan emas, dengan bukti-bukti yang dia bawa. Dan bukan dia lah, ulama-ulama lain pun ada yang bawa bukti. Sekarang ni tak kira gitu dah. Sebab tu dalam apa, duit bukan elektronik lah, macam kata duit yang ada dalam bank tu, yang kita scan tat tu kan, itu duit tu hanya ada nombor dekat skrin aja. Korang-korang duit kita RM kita ada juga kertas. Jadi tak ada nombor aja. Entah ya ke tidak ada nombor. Tat, scan, masuk dah kawan. Okey, ambil barang. Ada ke duit sebenar tu? Ada ke number, digit tadi tu, angka tadi tu, ada ke duit fizikal betul dekat bank? Dia bahas kan? Ada ke betul? Kalau duit ni kurang-kurang ni, pertama duit tu kertas, dia nilai emas. Kita tanya, betul ke ada emas? Saya ada 100, nak emas. Dia kan boleh buat nilai emas, bagi sikit. Emas besar-besar tu, sekilo berkilo-kilo tu, ketangik sikit, ambil lah harga 100. Boleh tak? Ada ke begitu sebenarnya? Itu dia petikaikan pertama. Yang kedua, dia petikaikan lagi, yang kata duit secara elektronik ni, betul ke ada duit fizikal? Dua kali pertikaian. Ke sekadar ada nombor dekat skrin aja? Tak tahu ada ke tidak. Kalau nombor kat skrin je, maka dia tidak disandarkan kepada emas. Maka itu sebenarnya sekadar fulus, sekadar kertas yang dinilaikan. Maka kalau begitulah, tak kena zakat. Kalau kita nak bahas bawa pergi ke sana, teruk lagi jadi apa? Maka riba tak ada dalam duit. Riba tak ada. Maknanya bila tak ada riba, boleh pakai konvensional. Dia jadi jahanam. Sistem perbankan jadi dari sudut muamalatnya jahanam. Sebab asalnya jadi macam-macam mudharabah lah apalah perbankan Islam kerana menganggap dan percaya kepada duit tadi adalah sandarannya adalah emas. Sebab tu ada zakat. Jahanam, dunia jahanam. Maka tak ada riba. Sebab apa boleh tak jadi riba tak? Saya ada satu kertas, saya koyak kertas, tisu lah. Tisu. Okey, tulis 100. Tak dakwat. 100. Macam ni lah, nak pinjam, habis. Nanti bayar. Ini nak kena riba apa, ada banyak mana pun, tisu aja. Cuma saya nilaikan lah 100. Jadi dia tak ada riba banyak mana pun. Nak pinjam 100, bayar 200, tak ada masalah. Sebab dia bukan disandarkan pada emas, dia cuma tisu. Pinjam 1, bayar 2 tak apa. Bukan pinjam lah, istilah dia panggil utang, bukan pinjam. Utang. Sebab dia bukan disandarkan pada emas. Yang tak boleh ni emas. Maka oleh sebab tu tak ada masalah, tak ada riba lah berlaku. Riba hanya berlaku bila pertukaran emas saja. Jadi rosaklah sistem. Jadi sebab tu, ialah kita tak perlu panjangkan walaupun ada kebenarannya kerana rosak sistem perbankan. Islam, sistem perbankan Islam. Bila riba tak ada apa semua, macam-macam lah boleh buat. Okey. Jadi cuma kita menganggap benarlah apa yang didakwa di atas duit kertas tadi, bahawasanya duit ini sah diperlakukan dengan nilai bahawasanya ada emas kita. Gitu je. Ada kata apa benda yang tak faham ni, kena belajar muamalat lah sikit. Kita kena ambil tahu juga benda-benda macam ni.
Sebab dia kena dengan hukum. Okey? Itulah takutnya kita apabila tak bayar zakat. Kadang-kadang Allah tunjuk, kadang-kadang, tak selalu. Allah tunjuk, gali-gali ada ular. Sekarang mungkin tak jadi gitu, mungkin kali-kali ada kalajengking. Kali belakangan ada kalajengking. Kita cuma kata, kawasan ni kawasan kalajengking kot. Kata-kata gitu je lah. Gali-gali, ada air. Gali-gali ada air. Gali-gali ada air. Belah sana ada air. Belah sana ada air. Oh, ni kawasan air lalu kot. Bawah tanah kan ada air. Kita cuma anggap begitu lah. Akhir sekali macam mana ni? Tanam dengan dalam macam tu je lah. Macam tu juga. Tanam dengan ular-ular. Kadang-kadang Allah tunjuk. Bukan selalu. Maka itu, kalau begitulah keadaannya, maka bukti kesedaran bagi kita supaya bayar zakat, sembahyang dan sebagainya lah. Apa-apa ancaman yang ada disebut dalam hadis, bila tak sembahyang, begini ancamannya dalam kubur, begini. Kadang-kadang Allah tunjuk. Allah tunjuk tu kadang-kadang gitulah. Kadang-kadang, okey, gali kubur kerana dapat arahan mahkamah. Tengok-tengok mayat tu padahal dah 3 bulan, macam baru meninggal. Tu Allah tunjuk kadang-kadang. Maknanya baguslah mayat ni. Tanya ahli keluarga, oh dia suka begini, tahajud ke apa ke. Kadang-kadang. Biasanya kali-kali hancur lebuh lah, tinggal tulang. Tapi kadang-kadang Allah tunjuk. Kes dekat satu tempat nama Pengkalan Hulu. Ada lama lah kes ni, saya tak ingat lah tahun bila. Atuk dia ni, orang tua meninggal. Sebab dia tua, orang anggap meninggal sajalah kerana tua. Lepas esok kan tu mandi apa semua, nak ke bumi tu, naik biru kat sini. Biru naik tu. Cucu-cucu dia duk berhati, tapi tengah nak jalan nak ke bumi, maksud ataupun dah kapan nak ke bumi, jadi duk fikir-fikir apa pun duk biru je. Tak sempat nak loading tak sempat nak fikir. Dikebumikan apa semua, esok lusa ada cucu dia yang tak berapa. Anak-anak okey je cucu ni. Kat Pengkalan Hulu ni Perak. Tak berapa puas hati. Cuba buat kajian sikit, kenapa biru macam tu? Kemungkinan kena cekik. Sebab kena cekik ni dia tak naik terus. Sehari 2 baru dia naik biru tu. Dah tanam dah. Lepas tu cuba buat permohonan untuk buat bedah siasat postmortem dan sebagainya. Mahkamah saya juga begitu begini masuk, akhir sekali 3 bulan lepas tu, tak silap mahkamah benarkan untuk bukan 3 bulan, tak sampai 3 bulan. Tak sampai. Saya tak ingatlah berapa masa, seminggu 2 minggu gitulah. Kalau nak kira berulat lah macam tu, senang cerita. Kalau nak kira dah ada ulat-ulat dah. Okey. Dia jadi mahkamah benarkan. Poli gali, tengok macam baru meninggal. Tak berulat sikit pun. Maka dibuat pembedahan, tengok kenapa buat postmortem, kenapa biru? Rupanya dalam tu ada gigi palsu. Lekat gigi palsu. Tu naik biru. Ni kisah benar dan dia kecoh kejap satu Malaysia. Saya tak ingat tahun 80-an ke 90-an. Rupanya lekat gigi palsu. Tengok gigi palsu ada. Kali tutup balik, tanam balik. Kadang-kadang Allah nak tunjuk elok dia punya tubuh badan. Kadang-kadang ada cerita ni. Kadang-kadang bila digali balik atas sebab-sebab tertentu, berbirat-birat badan dia. Tu kita cerita, ada cerita, kita baca. Dan demikian lagi dihikayatkan, diceritakan oleh orang yang kepercayaan di sisi Baitullah. Dekat Baitullah ada orang-orang yang alim yang dipercayai. Dia cerita bahawasanya seorang lelaki berkirim akan seorang lelaki 200 dinar. Seorang ni dia bagi kat seorang ni, dia bagi kat seorang ni, seorang ni dia bagi dekat seorang lain 200 dinar. Dia bagi orang lain, suruh orang lain tu bagi kat orang. Postman lah nak cerita. 200 dinar. Kemudian mati lelaki yang berkirim. Matilah dia. Mati. Maka datang anaknya dan menuntut ia akan wadiah kiriman itu. Anak dia datang untuk tuntutlah. Bapa aku luar kirim gini. Maka dia pun bagilah 200 dinar.
Okey? 200 dinar tu banyak tu. 1 dinar tu berapa ribu? Sini tak ada orang main dinar-dinar, simpan dinar. Ada sini jongkong-jongkong tak. Kau barang dinar. Cek. Main jongkong lah. Besar-besar bata. Banyaklah 200 dinar. Ini terlebih daripada wajib bayar zakat ni. Kalau cukup ni. Okey? Maka diberikan kepadanya 200 dinar. Bagaimana orang tu memang adil lah. Orang tu dia kata orang kepercayaan. Orang yang amanah. Maka mendakwa anaknya akan lebih atas demikian itu. Anak dia kata tak ada, ayah aku kira lebih. Oh pula dah. Mana nak tahu? Ayah aku kira lebih. Maka diangkatkan pekerjaan kepada hakim. Bawalah kes ni kepada hakim. Maka berkata ia, gali olehmu akan kuburnya. Gali kubur. Sebab dah tak ada. Sebab tu kalau kita nak buat apa-apa, biar ada hitam putih. Biar ada hitam putih, tulis-tulis, baru tahu. Senang. Ini tak ada hitam putih, harap kat cakap mulut aja. Akhir sekali gali kubur. Hakim kata, oh boleh gitu lah. So gali kubur. Rupanya orang ni dia tak bayar zakat. Dia tak bayar zakat sedangkan dia ada 200 dinar. Tapi dia tak bayar zakat. Gali kubur tu buat apa? Maka gali kubur. Maka didapat pada tubuh mayat itu 200 selah dengan api. 200 sebatan lah kot. Di badan ada 200. Macam mana 200? Sikit-sikit daripada atas ni kot. Tapi 200 banyak tu. Maka berkata hakim bahawasanya selah itu atas kadar kirimannya. Itulah berapa ada, cuba kira. Berapa sebatan tadi. Dan jikalau banyak hartanya, banyak selahnya. Kerana bahawasanya adalah ia menegahkan zakat. Hakim ni tahulah dia ni tak bayar zakat. Ada berapa? Ada 200. Betul lah, sebenarnya 200 je kata. Kalau ada 200 dinar, maka 200 selah, 200 sebatan. Tak bayar zakat. Ceklah duit balik yang ada kadul SP yang boleh buat keluar tu. Kalau kadul SP yang tak boleh buat keluar tak apa. Tak cukup 50, 55 tak apa. Yang dah cukup ni, ambil buah kat mana? Biarkan dalam kabel SP. Tak kira balik lah. Kalau lebih 30,000, ingat kali terakhir, bukan. Ingat, bermula duit yang ada tu berapa lama tidak bergerak. Kalau ada buat keluar, buat masuk duit, tengoklah yang paling kurang daripada setahun tu. Katalah ada 100,000, bulan Januari 100,000. Februari, ni bulan Februari buat keluar 30,000, jadi 70. Mac, saya buat contoh je ni. Kalau nak kira sendiri lah kan. Mac, masukkan duit balik 20,000, jadi 90 balik. April, masih lagi 90. Mei, pakai duit pula 40,000. Maka ada baki lagi 50,000. Jun, 50,000 lagi juga. Julai, tambah lagi 20,000. 70. Julai, Ogos, tambah lagi 20,000, 90,000 balik. September, sama juga 90. Oktober 90. November, pakai 10. Jadi 60,000. 90, pakai 30. Disember, saya sebenarnya kira kena Muharram Safar. Tak apalah kira Januari Februari lah, sebab lebih kurang je. Beza 11 hari je. Ada balik 100,000. Bulan Disember. Januari je masih lagi ada 100,000. Contoh kan? Atau ada 90,000. Maka dalam setahun tadi kira tu 12 bulan, yang paling rendah adalah 50,000 kan tadi. Maka zakat yang kena bayar 50,000. Macam tu lah. Itu kalau duit keluar masuk. Kalau duit 100,000 tu kekal tak usik. 100,000 tak usik. Sampai cukup setahun. Cukup 12 bulan. Maka 100,000 2.5%. 100,000 baru 2,500.
Baru 2,500 ada 100,000. Bukannya banyak pun. Kalau ada 100,000 tu 2,500 tu sikit. Kalau ada 5,000, 2,500 tu banyak lah. Kalau ada 1,000,000 baru 25,000. Ingat tu Ji? Bukan ada 1,000,000 ke? 25,000. 25 tu sikit banding dengan 1,000,000 yang ada. Kalau tak nak tu, ambil duit 1,000,000 tu beli tanah. Tanah tak kena zakat. Kalau katalah tak nak bayar zakat sangat, beli tanah. Tanah ni harga berapa? Tanah ni harga 1,000,000. Tak ada zakat. Bertahun-tahun pun tak ada zakat. Tanah tak ada zakat. Yelah 25,000 tu fikir Allah. Itu kalau tambah dapur kat belakang. Besar dapur aku ni. Letak buat tabletop cantik sikit. Buat amaru. Sonok isteri ni. 25,000 ni kalau pergi bercuti. Boleh pergi London ni 2 minggu. Tapi ada 1,000,000. Apa sangat 25,000? Siapa orang yang ada 1,000,000 senang je nak jadi 2 juta. Tak susah orang nak jadikan, nak dapat 1,000,000. Nak dapat 1,000,000 tu je susah. Bila ada 1,000,000 tak susah nak dapat. Kalau nak kumpul 1,000,000 30 tahun, nak kumpul 1,000,000 tu jadi 2 juta, silap 5-6 tahun je. Nak mula-mula sampai tahap 1,000,000 tu susah lah. Itu dululah. Sekarang tak tahulah 1,000,000 rasa macam Jadi bayar zakat. Bahaya ni. Bahaya. Tak banyak, 2.5% saja. Tapi saya rasa semua sini ada 100,000 dalam tangan tak. Kecuali Haji lah. Haji dapat ada 1,000,000 dia seorang ada 1,000,000, yang lain semua 100,000 dalam tangan. Kalau 100,000 baru 2,500. 2.5%. Allah. Sebab takut ni. Tak bayar zakat tengok. Pertama, tadi ular. Ada ular yang menyeksa dalam kubur. Ini tak masuk pada masyarakat lagi. Baru dalam kubur. Yang kedua, tengok ni. Ada kesan-kesan. Sebatan. Dan ini hikayat menunjukkan atas bahawasanya sela itu dengan kadar sekalian harta. Tiada dengan kadar zakatnya juga. Itu maksud dia. Contohnya ada 1,000,000, sepatutnya dia kena seksa bila tak bayar zakat. Cuma 25,000 punya seksa je lah. Tidak. Kena seksa dengan 1,000,000 punya seksa. Kalau dia ada 100,000, sepatutnya kena seksa 2,500 punya seksa. Tapi tidak. Bila tak bayar zakat, dia diseksa dengan 100,000 punya seksaan. Dia kata sini. Walaupun yang kena bayar zakat, orang yang tak sembahyang, dia tak sembahyang subuh, maka seksaan dia kena yang tak sembahyang subuh je lah. Zuhur dia sembahyang, asar dia sembahyang, maka yang dia kena seksa cuma seksaan subuh. Bukan seksaan subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Tidak. Tapi kalau zakat, dia tak bayar zakat, dia bukan kena seksaan yang dia tak bayar zakat tu. Tidak. Dia kena seksa seluruh harta dia. Kalau perumpamaan semayang, jika satu hari tu dia tak semayang subuh, dia kena seksa zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh sekali kena seksa. 5-5. Kalau kita kiaskan. Tapi tidak. Semayang, kalau tak semayang zuhur aja kena seksa. Tak semayang asar, hanya seksaan tak semayang asar saja. Subuh dia semayang, tak adalah kena seksa. Tapi kalau zakat, walaupun dia hanya wajib bayar zakat RM2,500, dia kena seksa RM1,000. Tu. Okey? Kerana bergantung zakat itu dengan sekalian hartanya. Kerana zakat, sebab itulah orang bayar zakat ni, dia menyucikan harta. Zakat ni menyucikan harta. Dan bila dia tak bayar zakat, maka dia telah makan hak orang. Tanpa nampak makan hak orang. Katalah 100,000, wajib bayar zakat 2.5%, mungkin zakat 2,500 tu
untuk fakir miskin. Tapi dia tak bayar, seolah-olah dia tengah makan harta fakir miskin. Begitu. Kalau kita rompak, ambil, makan harta orang kaya, yang mana orang kaya tu kaya sungguh lah. Kita makan harta 2,500, dia tak perasan pun, tak luak pun berdosa. Makan harta orang kaya, curilah makan maksudnya, ambil dengan cara salah. Harta orang kaya bilion one, 2,500, celah gigi dia tak perasan pun berdosa. Kalau makan harta orang miskin, lagilah dosa. Sebab dia orang miskin kau pergi ambil. Makan harta orang kaya yang tak luak dan tak terasa pun kalau ambil pun berdosa. Ini makan harta orang miskin. Mana ada makan harta orang miskin? 2.5% tu untuk orang miskin. Tak payah mana makan harta orang miskin ni. Antara orang yang mendustakan agama. Seperti kata Imam Fakhrul Razi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, hassinu amwalakum bizzakati wa dawu mardakum bisadaqati. Dan sabda Nabi SAW, peliharalah olehmu akan harta kamu dengan memberi zakat. Harta kita ni kalau nak selamat, bayar zakat. Kalau nak berkat, bayar zakat. Kalau kita tak bayar zakat, harta kita ni bila-bila masa Allah boleh tarik. Kerana tak bayar zakat tadi. Ataupun kalau Allah tak tarik, Allah angkat keberkatan harta tu. Ada harta bukan senang hati, susah hati. Ada kan? Saya pernah jumpa jutawan. Tapi saya hari susah hati. Jumpa dia berkerut aja muka dia. Kami di masjid, dulu satu masjid. Susah hati. Tak tahu susah macam-macam. Takut kat rumah dia ada disimpan emas. Takut orang ni. Dia beli peti besi. Simpan duit. Simpan barang-barang isteri dia. Barang-barang kemat isteri dia dalam peti besi. Takut orang. Takut aja. Peti besi, takut orang ambil dia simpan dalam peti besi. Lepas tu pula dia takut pula orang jumpa dia letak pistol dekat kepala dia suruh buka peti besi. Tak guna peti besi tu. Bukan main beli peti besi mahal, orang letak pistol kat sini. Buka. Apa guna peti besi? Takut je. Nak balik, nak keluar masjid takut, nak balik, nak keluar rumah takut ada orang tahan. Nak semua takut. Hidup dia. Tapi kaya. Allah tarik keberkatan. Rupanya dia tak bayar zakat. Lepas tu baru dia tak apalah dia bayar zakat. Tak guna ada banyak duit tapi tak tenang. Ramai orang banyak duit tapi tak tenang. Pasang CCTV. Orang pakai mat, pakai apa? Topeng. Habis cerita tak guna CCTV tu. Pakai alam. Bela anjing. Anjing jaga rumah. Macam-macam dia buat. Anjing tu orang sekarang tembak pakai pistol senyap tu yang ada tidur tu kan, ubat tidur cep. CCTV pakai topeng, mata je nampak. Apa guna CCTV? Tak guna pun. CCTV dia pasang yang HD supaya boleh zoom muka. Perompak gila perompak bodoh mana nak tunjuk muka dia dekat CCTV. Mestilah pakai, paling-paling pun kalau tak ada bajet pun pakai je helmet. Itu perompak tak ada bajet. Pakai emas pun dah tak boleh nak cap. Pakai emas. Berapa harga emas? 50 sen satu. Apa guna CCTV? HD lagi. Nak zoom apa? Zoom jerawat atas daya dia. Tak guna. Akhirnya dia risau. Rupanya tak payah zakat. Risau yang tak. Kadang-kadang tak berkat tu banyak duit tapi tak payah zakat, maka Allah tarik dari sudut lain. Isteri dia kanser, kena habis duit berpuluh-puluh ribu. Ada insurans tak cover. Ada je kena keluar. Ada seorang tu kerja postman je. Gaji 1,200. Campur overtime dapat 1,500. Anak 3. Rumah sewa. Tak ada rumah banglo macam dia. Relax je hari datang. Kawan-kawan kami sama-sama. Relax je. Time maghrib je ada. Sama-sama datang. Relax. Jom nanti tarik. Jom. Minum. Tenang je. Anak 3 gaji 1,200. Tambah overtime sikit 1,500. Kerja postman aja.
Anak 3 orang. Anak dia pakai pamper juga. Sama je. Tapi pakai pamper murah. Yang ni pakai yang mahal sikit. Tapi senang hati. Relax. Berkat rezeki. Yang tu kita nak berkat. Kita bukan nak banyak, kita nak berkat. Kalau banyak tak berkat, dia harta yang ada tadi tidak mendatangkan kebaikan kepada kita. Tak mendatangkan ketenangan, jadi susah, jadi macam-macam jadi. Tapi kalau berkat, tak banyak pun tapi berkat, cukup aja. Saya ingat orang-orang dulu lah biasanya. Anak 8, 10, 12, kerja biasa kerja kampung aja. Bukannya tu kan? Tapi yang sekarang tak boleh lah, anak tak boleh banyak-banyak. Maksimum 3 orang. Sebab kalau banyak-banyak macam mana nanti tak cukup duit nak bagi dia makan lah apa orang sekarang. Lahiran memang dia tak dapat anak. Dia tak boleh anak ramai sebab takut tak cukup bajet. Gaji berapa aja. Orang dulu relax anak 8, 10, 12. Kerja kampung aja. Berkat. Tu berkat. Kadang-kadang tak boleh, kita tak boleh nak. Berkat ni kadang tak boleh nak fikir. Berkat ni. Bayar zakat, bayar zakat, bayar zakat. Pelihara olehmu harta kamu dengan memberi zakat. Dan berubat olehmu akan yang sakit daripada kamu dengan bersedekah. Jadi kena percaya hadis Nabi. Iaitu kalau nak berubat, macam-macam cara kita boleh berubat. Boleh makan ubat doktor, boleh. Dipanggil drugs. Dengan preskripsi doktor, kita boleh makan. Berapa biji, dapat. Makan chemical tu ubat tu. Tu bukan medicine tu drugs. Kita juga boleh makan style orang lama. Akar kayu, daun-daun. Cari je. Boleh makan ubat, bukan ubat lah. Dia panggil, yelah, kita panggil ubat jugalah kan. Traditional. Carilah akar kayu, tongkat ali, kacip temah. Cari je, adalah ubat dia. Emas cotek. Macam-macam, halia bara. Makan style tu, berubat juga. Boleh. Boleh tak berubat dengan urut? Boleh. Pergi berurut. Orang lain berubat, dia berurut. Ubat cara tu. Berubat dengan minum air tawar orang panggil. Baca bismillah. Waladhdallin amin. Minum. Boleh. Tak semestinya kena makan ubat gitu. Macam tu pun boleh juga. Boleh dengan syifa diri sendiri, mana sakit pegang. Ada doa-doa tertentu baca. Boleh kalau nak buat, pilih. Apa lagi orang berubat lah? Berubat yang mengepek-ngepek tak payah ha? Ubat jarak jauh. Telefon je. Tok Bomo. Tok Bomo kat mana? Saya kat Johor. Allah mak, saya ada kat Pahang ni. Ada masalah sikit lah, sakit balik lah. Belakang sakit, slip disc kot. Oh, tak apa. Nanti saya berubat jarak jauh. Tahu lah macam ni jarak jauh dia berubat. Risau juga. Tahu ada orang pegang belakang. Tak ada. Kelekak. Meremang mula kamu. Tak tahu lah. Kalau benda-benda tu yang bukan berkaitan dengan jin apa, tak ada masalah lah jarak jauh tu. Dengan doa ke jarak jauh juga kan. Tapi ada kena-mengena dengan khadam jin, elakkanlah. Buatnya diikut sampai balik, ampun. Okey? Berubatlah. Dan dalam banyak-banyak ni, paling mujarab sekali. Apa dia? Sedekah. Kita percaya ke, kita tak percaya ke, Nabi kata, paling mujarab adalah sedekah. Macam tak ada connection, macam tak ada kena-mengena. Kalau makan ubat, ada kena-mengena sebab makan, badan proses begitu, begini. Kalau makan akar kayu, makan daun-daun, ada. Kita fikir logik kita, akal kita lah. Dia masuk begini. Minum air Yasin, air baca tiup-tiup. Ada? Masuk akal tak? Boleh kot. Baca, kalau ikut kajian orang Jepun, profesor apalah, bila baca dekat air tu, dia asalnya kaji daging lembu apa ni yang buat sedap tu. Apa nama tu? Yang buat steak tu lah. Apa nama daging? Wagyu. Bukan waklu. Tu lain. Tu waklu. Ni wagyu. Dia kaji kan. Daging tu. Daging wagyu yang paling mahal tu.
Bukan daging wagyu lembu kau yang mahal. Daging wagyu banyak jenis pula. Di Jepun. Dia bela lembu tu daripada kecil. Dan dia bukan lembu lepas gini. Dia letak dalam kandang dia. Lepas tu pula bila dia berak apa terus dia basuh. Anak dia berak sejam baru dia buang pampers basuh. Tapi lembu dia berak dia kena basuh terus. Okay? Kemudian diberi minum-minum sake lah, carak tu, bagi panas badan lembu tu. Mabuk lembu tu bagi sake. Tahu sake macam arak lah. Setiap waktu musim sejuk di urut tukar urut mari urut lembu tu. Sebab tu harga mahal sampai ribu-ribu. Nak makan steak harga 1,500 aja makan. Haji biasa makan. Ya, biasa. Orang 1,000 lebih tu. Kita tengok Allah yang 100 lebih pun garuk kepala. Ini jadi tahi je ni. Makan berapa mulut je. Nampak hebat dalam gambar. Datang lahat macam ni. Nasi tak ada nasi. Nasi tak ada. Nasi harga lain. Yang ni yang harga ribu je ni. Saya pernah lah rasa ada datuk tolong bayar. 1,000. Apalah sangat. Dengan cerita dekat Kuantan ni dah ada buka kan. Men's Aid tu. Menatai tu lah. Ada buka kan. Area Tanjung Apiak. Apa? Oh, TC ya, ada. Jadi TC. Tu tengok kat situ. Tu tengok yang 500 lebih tu. Jadi Jadi. Alah simpan duit bukan boleh masuk kubur pun. Makan lah rasa. Saya memang tak pergi lah kalau orang tak ajak. Okey. Okey. Dia bagi makan. Kemudian, saya nak cerita apa ni? Dia bagi dengar lagu sentimental. Apa Mozart yang teng yang tak ada lagu tu, muzik aja tu. Yang sentimental. Cukup umur sembelih. Daging tu 1,800 kilo. Lepas tu buat wagyu tu lah. Wagyu yang paling tinggi grade A. Ni Ratu Elizabeth makan. Ratu Elizabeth dia makan lembu yang sembelih. Dia bukan di Islam tapi dia makan yang sembelih. Tak tahu kenapa dia makan yang, maksudnya orang Islam sembelih. Dia punya chef tu Islam. Dia makan yang sembelih. Ratu Elizabeth. Dia buat. Okey, dia pun buat kajian. Seorang profesor Jepun ni dia buat kajian. Kenapa jadi sedap? Rupa-rupanya dihidangkan dia dengan ketenangan jiwa. Bunyi ting-ting tenang je. Lepas tu time sejuk dia bagi minum sake arak tadi supaya panas badan dia. Dan bila dia berak ada najis kuman-kuman terus basuh. Berak terus basuh. Dia urut nak bagi peredaran darah dengan lancar. Memang 1,800 lah. Sekilo. Okey, dia buat kajian. Kemudian maknanya dia kata bunyi-bunyian, saya baca kajian dia ni. Bunyi-bunyian tadi, muzik tadi memberi kesan dekat daging. Dan memberi kesan dekat yang daging ni. Rupa-rupanya muzik tu memberi kesan. Maka dia pun buat kajian dekat air pula. Ambil air, letak muzik, teng. Dia tengok molekul-molekul. Air tu bergerak. Kan air ni kalau kita zoom, dia bergerak. Kalau kita masak air dengan api, bila menggelegak dia tu begitu. Laju. Itu yang jadi wak. Okay? Dia pasang lagu tu, dia letak pasang lagu dekat air tu. Dia tengok air tu kalau bergerak, pasang lagu apa yang muzik dia ting dia. Oh, bergerak dia gini. Dia cuba pasang muzik-muzik yang wahara tu, yang bunyi jang yang lagu wahara tu. Apa trash ke apa heavy metal ke. Dung. Bergerak lain. Molekul air tu bergerak lain. Dia cuba ambil bunyi-bunyian. Burung, harimau, semua lain gerakan dia. Tapi walaupun lain, dia ada pattern dia lah. Kalau bunyi binatang, pattern dia begini. Walaupun lain, tapi pattern dia begini. Kelajuan dia begini. Dia ambil pula kitab-kitab suci. Untuk dibaca kat air tu. Kitab suci semua agama. Bila dibacakan Quran,
Dia punya air tu lain gerakan. Dan dia buat kajian gerakan air tu, bila minum tu memang boleh menyebabkan kesihatan. Kan ada air yang bubur dalam mesin tu jadi air apa, pH ni kan ada gerak air apa nama tah. Mahal lah air dia pakai mesin dia tu, mesin mahal. Beli RM10 banyak tu je. Oh elok ni untuk kesihatan, elok kita kata kan. Kalau baca Quran aja ada gerakan-gerakan yang menyebabkan boleh jadi sihat. Maka dengan berobat pakai air tu boleh. Kalau kita fikir asalnya mana logik? Benda baca air tiup, baca Yasin buka air. Jadi air tu apa tak ada kesan lah. Kita fikir logik kita. Rupanya lepas kajian ada kesan. Okey. Sedekah macam mana sedekah? Sedekah ni sekarang tak dijumpa lagi. Dengan sedekah boleh baik penyakit. Sebelum ni air tak jumpa apa benda dia kata. Ni penunggang agama. Baca dekat air tiup, bagi air tu mana boleh sembuh orang kata. Kata kan? Mana boleh sembuh? Lepas tu masa bagi tu Allah sikit yang tolong buat air tu. Buat air sikit orang dulu kan untuk anak saya bagi terang hati. Nakal sangat. Ambil ni air sikit, ada sakit isteri sakit, buat air sikit, buat. Dulu kan tolak benda tu. Padahal tak ada masalah pun. Setelah dikaji baru kita percaya. Tolong anak-anak periksa bagi boleh jawab periksa. Yang baca air tu kata anak aku pun fail banyak. Tak apalah, tu baca je lah. Anak aku pun gagal, tak apalah. Maknanya ada setelah kajian dibuat. Okey, sekarang ni dalam masalah ni kata sedekah dapat mengangkat penyakit. Memang logik kita tak logik. Ikut itu. Kalau dibuat kajian mungkin jumpa. Kenapa? Allahualam. Tak jumpa lagi, tak jumpa lah. Macam orang dulu tak jumpa dekat air tu. Orang sekarang dah jumpa setelah kajian dibuat. Orang dulu tak jumpa dekat babi tu ada pita atau cacing yang tak mati walaupun direbus 100 darjah Celsius. Bergelegak pun tak mati. Sedangkan kuman-kuman yang lain 100 darjah Celsius akan mati. Dia tak mati. Maka kita tahulah bahawasanya babi ni tak boleh makan sebab ada kuman-kuman yang tak elok. Kajian dibuat. Dulu kita tak apa, tak boleh makan babi, apa masalahnya? Orang kata gitu. Sekarang dah jumpa. Sekarang ni kita belum menjumpai kajian dengan bersedekah boleh mengubat sakit. Kita tak jumpa. Kita belum jumpa. Tapi Nabi sebut kena percaya. Saya pernah pergi satu hospital. Ada orang ni setiap hari dia turun bawah. Setiap hari dia turun bawah. Dia sakit, dia duduk ward. Kata pergi mana ni? Hari tu jumpa dia dekat masjid. Setiap hari dia berduit. Dalam masjid tu naik balik. Dia bubur. Dia kata ni penyembuhan dia kata. Kita dah belajar hadis banyak kali dan kita dah jumpa. Tapi tak terfikir. Saya tengah jaga mak masa tu. Mak sakit. Tak pernah terfikir. Dah berapa lama? Sebulan, 2 bulan dah. Tak pernah terfikir. Kita yang belajar. Ni belajar baca hadis, belajar. Tak pernah terfikir. Bila sakit pergi doktor. Bila sakit je doktor. Allah hantar seorang ni. Taklah tua sangat. Saya rasa dah umur 50-an. Dia sakit apa dah? Untuk kita, jangan lupa sedekah lah. Sebab kita bila sakit je, kita terus ingat ubat. Sepatutnya sakit, ingat Allah dulu. Sebab Allah yang menyembuh bukan ubat. Kemudian, minta pada Allah. Kemudian, sedekah. Lepas tu baru cari ubat. Tapi first kali sakit je ingat apa dulu? Aduh, sakit kepala lah. Apa? Ingat apa? Aktifas lah. Anda ada masa untuk sakit kepala? Ingat iklan tu. Tak ada masa untuk sakit kepala. Pergi cari, pergi kedai ambil dulu. Dah, ingat Allah dulu. Doa dulu. Sedekah dulu. Oh, sakit lagi. Oh, ambil ubat. Sakit orang sakit tak elok-elok tu, banyakkan sedekah. Keratkan sedekah. Kekerapan tu tambah walaupun nilai tak tambah. Biasa ada sedekah sebulan RM100. Kali ni jangan buat gitu. Tiap-tiap hari RM3 3%. Cukup sebulan RM100 juga. Sama je. Kekerapan tu. Kadar kekerapan. Lagi bagus tambah lagi. Tambah lagi nilai sedekah tu. Cuba tengok bawah ni. Ni yang terakhir ni. Tengok perenggan. Yakni kerana bahawasanya ia terlebih manfaat daripada ubat hissi.
Terlebih manfaat sedekah untuk mengubat ni lebih manfaat daripada ubat hissi, ubat yang dapat dirasa, ubat makan ni. Ubat doktor, ubat akar kayu, lebih berkesan ubat ni. Kena percaya lah kan kita orang beriman. Sepatutnya kena percaya. Oh sakit. Oh sakit perut. Pergi sedekah. Panggil budak tak apa. Dek mari sini. Gimana nak pergi kedai nak beli aiskrim? Nah ambil duit. Kena percaya. Seperti mana kita buka sekejap lagi, kita nak pergi bandar sekejap lagi. Pukul 8. Kita nak pergi, ada 2-3 jalan. Dia nak pergi bandar. Kita buka map Waze tak? Tengok, Allah. Lalu kat sini jam. Lalu kat sini kalau ikutnya tak jam sikit. Tapi jauh sikit ni. Tak jam. Kita percaya tak? Merah direct. Sampai di bandar daripada sini sampai sejam. Biasa tak sampai sejam, berapa? Setengah jam tak? 40 minit. 20 aja. Oh, biasa 20 minit. Tiba-tiba sejam. Ini apa benda ni? Jam tengok boleh. Zoom. Oh, kat air berserah ni. Ni pakat-pakat nak tengok penyu ke ni? Besar contoh lah. Kita percaya tak? Kita lalu tak jalan tu? Kita tak lalu jalan tu. Kita lalu jalan satu lagi yang jauh sikit. Yang jauh sikit tu, katalah 40 minit baru sampai. Lalu jalan yang biasa kita lalu yang 20 minit jadi sejam. Walaupun 2 kali ganda jadi 40 minit, lebih baik. Kita tak tahu jadi ya ke tidak. Tak tahu Yahudi ni menipu kita ke apa. Tak Yahudi menipu. Boleh jadi semua. Tapi kita percaya. Begitu juga kita kena percaya. Bukan begitu juga. Lebih lagi kita percaya Nabi yang cakap. Ini baru telefon cakap. Nabi cakap. Kena percaya. Masa kita sedekah tu percaya. Mengubat. Susah lah. Oh, otak kita susah nak tune. Otak susah nak tune. Kena percaya macam tu. Sebab Nabi sendiri yang cakap. Tak percaya Nabi, nak percaya siapa lagi? Kita lebih percaya Yahudi yang buat telefon aplikasi semua ni. Tak salah pun kita pakai. Kan? Sebab kita beli. Lebih percaya Yahudi daripada percaya Nabi. Ke macam mana? Nabi yang cakap. Kepercayaan tu kena tinggi. Sedekah. Bukan bermakna sedekah saja tak payah makan ubat. Terpulang. Nak sedekah saja tak nak makan ubat pun boleh. Nak sedekah dan makan ubat pun boleh. Semua boleh. Jangan aku makan ubat aja. Sebab tak logik lah sedekah dapat. Itu tak nak. Tak logik lah sedekah dapat mengubat. Makan ubat baru logik. Itu yang tak nak. Itu yang tak nak. Jadi bila sakit ingat Allah. Sakit terus ingat nak kena sedekah. Bukan mestinya banyak. Ubat yang kita nak beli tu, duit tu kita sedekah. Terai kak sekali. Okey? Terlebih manfaat daripada ubat hissi, ubat yang makan ni. Terlebih manfaat terlebih manfaat sedekah untuk berubat. Dan sediakan olehmu bagi bala itu akan doa. Yakni kerana bahawasanya ia mengangkatkan dia. Yang kalau kita selalu kena bala ni, Allah kenapalah nasib aku ni? Oh, tak boleh. Kita kena usaha juga, kena kerja, kena itu, kena gini untuk mengelakkan bala. Dan nombor 1 doa dulu. Aku nak tukar kerja lah. Sebab apa? Asyik kerja ni, asyik kena nasib tak baik. Bala je kena tukar kerja. Sekejap. Sebelum tukar kerja, doa dulu. Doa, lepas tu, kalau doa, sambil-sambil tu tukar kerja. Okey, ataupun doa saja tak payah tukar kerja. Jangan tukar kerja je. Alah takkan doa pun macam tak logik aja. Kita kata tak mau gitu. Tapi doa ni biasa kita buat lah kan. Jadi doa menolak bala, sedekah menolak penyakit. Kalau tak ada penyakit, terus terhalang daripada dapat penyakit. Kalau dah ada penyakit, diberi kesembuhan. Nabi yang beritahu, tengok tahap iman kita. Percaya? Percaya. Tak percaya, nak buat macam mana? Habis kat situ. Riwayat daripada Abu Hurairah. Riwayat daripada Abu Hurairah, berhenti kat situ. Riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi SAW, tiada kurang harta daripada sedekah. Tiada kurang harta daripada sedekah. Nabi sendiri jamin, orang yang sedekah takkan miskin. Tak ada dalam sejarah sedekah-sedekah patu apa kedana. Tak ada dalam sejarah. Tapi percaya tak? Kalau percaya, buat keluar dalam bank, sekejap lagi cocok. Buat keluar. Paling kuat 1,000, masuk tabung. Lepas ni benda hari 1,000 nak kira dalam tabung. Apa banyak sangat ni, beribu-ribu. Try lah. Cakap boleh cakap, tapi nak buat tu susah. Takkan mengurang harta orang sedekah. Nabi kata tak ada dalam sejarah orang yang sedekah infak, lepas tu dia apa ke dana. Tak ada dalam sejarah. Tak pernah berlaku. Percaya ke tak percaya je.
Wallahu alam, itu akan datang. Tangguh dulu. Kita sedang tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Ila alladziina aamanu wa amilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Đấy, cũng bắt đầu lên